Okey Datuk, kembali dengan kejohanan silat dunia 2022 di Melaka baru-baru ini. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan tahniah sebab Malaysia telah mencapai sasaran emasnya. Sambil Presiden Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa Persilat Prabowo Subianto menggambarkan kejohanan yang dianjurkan di Melaka ini sebagai penganjuran terbaik setakat ini. Komen Datuk? Ya, saya daripada awal telah saya hands on, saya sendiri yang menguruskan. Daripada sekeping kertas putih, saya melakarkan semuanya. Tujuan saya ialah kerana saya cemburu. Saya cemburu ni bagus sebenarnya. Cemburu bila orang selalu memperlekehkan. Orang selalu kata, alah kalau buat pertandingan silat ni biasa-biasa je kot. Takkan saya nak pergi marah semua orang yang cakap macam tu kan. Saya mesti ada satu semangat, aku mesti nak tunjukkan, no, apa yang ada dalam pemikiran tu tak betul dan tak tepat. Dan saya bersungguh-sungguh buat. Daripada saya kata tadi kertas putih, saya desainkan, saya mesti nak angkat dia menjadi satu pertandingan yang betul-betul bertaraf 5 bintang. Dan Allah bantu saya. Saya bersyukur pada Allah, Allah bantu saya dan Allah bagi saya pasukan kerja yang cukup hebat dan dunia menyaksikan. Semua negara yang menyertai agak terkejut bila set up arena itu menjadi begitu berbeza dengan permainan lampu, permainan muzik, permainan pentas yang betul-betul bertaraf dunia, sport presentation yang baik dengan fight card yang betul-betul kita buat. Maknanya semua betul-betul bertaraf 5 bintang. Dan saya bersyukur kerana ini mengangkat imej persilatan. Maknanya dia bukan cakap soal silat lincah, silat gayung, silat cekak, silat gayung fatani, silat sending, silat harimau, silat apa sajalah, hulu balang, silat sekumi. Tak ada. Silat Melayu mendapat imej yang baik. Sebab itu sebagai Presiden, saya bersyukur pada Allah sekali lagi. Allah permudahkan urusan itu dan saya bangga bila saya tengok seluruh dunia menyaksikan pertandingan silat itu dengan imej yang baik. Kerana kita mesti ingat ada 40 negara kan. Saya tengok tim India, mereka membuat live setiap kali tim mereka bertanding. Pakistan, Bangladesh, Canada, Amerika, Germany, Kazakhstan, semua ni bila mereka buat secara live, dia menggambarkan, semua komen tu menggambarkan, wow, is that the standard of silat? Is that the standard of silat? It's a world class standard. Datuk, saya tertarik dengan pengenalan VAR. Sebenarnya dia kejohanan kedua selepas Sukan C. Ya, kita nak menunjukkan juga bahawasanya kita dah bersedia untuk ke pentas yang lebih besar. Mudah-mudahan Olimpik, kerana itu sasaran kita. Sama ada kita berjaya atau tidak, itu Allah akan menentukan. Tetapi perancangan mesti ada. Dan untuk kita sampai ke tahap itu, sukan ini mesti kita tunjukkan dia benar-benar layak untuk dipertandingkan di pentas itu. Buat kali pertama dalam sejarah, kejuaraan silat dunia Melaka yang ke-19 ini menggunakan sistem doping. We are there. Terkejut dunia bila mengatakan, wow, World Championship ni menggunakan doping. Kita mengikut piawaian WADA. Maknanya terkejut orang. Kita buat doping. Ada 20 sampel yang kita ambil, kita hantar ke luar negara untuk diuji dan menunjukkan bahawasanya kita women business, kita serius. Sebagai satu daripada sukan yang boleh dimainkan di pentas antarabangsa. Saya percaya banyak sukan yang belum menggunakan sistem doping. Kita dah di Malaysia. Saya nak ucap terima kasih kepada Adamas yang bekerjasama dengan Pusaka dan hantar sampel-sampel ini ke luar negara untuk kita masuk dalam piawaian WADA. Dan selain daripada itu, penggunaan VAR supaya tak menimbulkan banyak pertikaian dari keputusan. Walaupun mungkin ada satu atau dua, tapi jangan kita lihat satu dua itu sebagai kayu pengukur. Ada 270 pertandingan. Tengok yang 268 yang lain. Alhamdulillah. Kalau ada satu dua, mana kenduri yang pinggan tak pecah.
mesti ada satu dua pinggan yang pecah. Jadi kenduri itu berjalan dengan baik. Datuk, saya percaya sebagai penganjur kita ada postmortem sendiri. Mungkin ada penambahbaikan yang mungkin dipikirkan baik untuk kejohanan silat dunia. Ya, saya memang akui ada kelemahan-kelemahan yang mungkin kita perlu perbaiki. Sifatnya pun sebagai manusia tak lain daripada kelemahan. Dan postmortem ini akan kita buat bukan hanya berdasarkan dari segi penganjuran semata-mata, tetapi juga postmortem dari segi teknikal, peraturan pertandingan. Dan kita dah bersetuju untuk mengadakan bengkel teknikal ini secepat mungkin di Jakarta, Indonesia, untuk kita kaji balik peraturan. Kan ini peraturan baru. Dan peraturan baru ini kali pertama diperkenalkan di peringkat antarabangsa. Ada kelemahan. Jangan kita jam degan straight away kan. Kita terus, yalah ada saya baca penyokong-penyokong, pecinta silat yang buat kritikan-kritikan. Kita terima kritikan ini, tapi mesti kita faham. Kalau kita nak melangkah, 1000 langkah yang nak kita capai, mesti bermula dengan langkah yang pertama. So kalau langkah pertama pun kita tak mampu nak buat, macam mana kita nak sampai 1000 langkah? Jangan hanya bercita-cita nak pergi 1000 langkah, tapi langkah pertama pun tak buat. Jadi kita akui memang ada kelemahan yang boleh kita perbaiki, dan kita dah bersetuju secara konsensus untuk duduk, dan kemungkinan besar pada 12 bulan ni hanya beberapa hari kita akan terbang ke Jakarta, seluruh negara, duduk bincang dan kita perhalusi balik. Dan kita akan tengok mana-mana peraturan yang boleh kita tidak lagi guna pakai. Kaedah-kaedah yang, yalah banyak yang agak sikit keliru soal bila pegang tu. Jadi mungkin kaedah tu tak kita guna pakai lagi. Kenapa Datuk tengah pegang? Sebab dia sebenarnya dia akan jadi menarik bila patutnya peraturan hanya menyatakan kita hanya boleh rangkul 5 saat. Tapi kalau lebih pada 5 saat, wasit kena berhentikan. Tapi ada wasit yang terlebih. Jadi tu yang nampak lama sangat. Jadi Kita sempat kira tu. tak sempat kira. Dia pun jadi excited, jadi lama sangat. Jadi mungkin benda tu kita masukkan. Tak perlu lagi. Kemungkinan sebelah tangan. Sebab dalam silat kita boleh pegang sebelah kan, nak jatuhkan orang, mungkin hanya sebelah tangan. Kalau nak rangkulkan orang dengan hanya sebelah tangan sampai dia boleh dibantingkan, mana hebatlah orang tu dengan sebelah tangan. Jadi kita akan perhalusi dari masa ke semasa. Okey Datuk, juara dunia 4 kali Muhammad Al-Jufri Jamari antara pesilat senior terawal mengumumkan persaraan dari gelanggang pertandingan. Sebaik saja tamat kejuaraan dunia, saya rasa Siti Rahmah Muhammad Nasir antara yang bakal mengikut jejak beliau, sebab sebelum ni dia pun dah beberapa kali membayangkan untuk bersara. Datuk, bagaimana masa depan kem silat Malaysia tanpa dua tonggak utama? Saya percaya dua orang ini watak penting kepada silat Malaysia. Datuk. Saya akui Al-Jufri, Siti Rahmah, Fauzi dan ramai lagi telah banyak berjasa. Mereka telah mewarnai pentas sukan silat ni. Mereka telah membawa satu imej yang baik, terutamanya Al-Jufri. Ada banyak peranan yang dia telah mainkan dan pesaka berterima kasih. Tetapi kita mesti akui setiap yang bermula pasti akan berakhir. Itulah kita punya naluri kehidupan. Dan saya akui saya ada buat perjanjian dengan Al-Jufri masa di Hanoi, ialah ini yang terakhir kejuaraan dunia. Sepatutnya dia terpaksa melalui pembedahan, dan kalau pembedahan itu dibuat, maknanya 2 tahun tak boleh langsung bertanding. Jadi saya duduk bincang dengan dia berdua, saya anggap dia macam anak sendiri, dan akhirnya dia setuju untuk menangguhkan pembedahan untuk beri tumpuan kepada kejuaraan silat dunia. Dan saya bagi tahu dengan dia, saya akan sediakan pentas yang paling hebat untuk kamu semua. Tinggal lagi kamu berpeluang untuk menang di tempat sendiri. Mana saya sediakan platform dan saya dah kotakan. Saya tak sangka penonton yang datang begitu ramai sampai jam MITC itu surrounding. Kali pertama dalam sejarah saya bersyukur pada Allah. Allah gerakkan hati orang untuk datang beramai-ramai. Tak ada hari yang kosong kursi. Saya sediakan 3,000 kursi. Penuh sepanjang masa terutamanya. Dan akhir sekali saya buka barricade bawah. Dia tanya saya, Datuk, macam mana ni? Orang dah tak boleh lagi, dah tak boleh kawal. Kita buka lah, bagi orang duduk sampai ke berdekatan dengan arena.
Kemudian 2 hari sebelum tu kita pasang LED di luar. Terpaksa kerana begitu ramai sekali manusia dan orang penyokong pecinta silat datang. Dan Al-Jufri kotakan dia menang dengan izin Allah untuk mengakhiri karier dia sebagai seorang juara dunia. Macam Siti Rahma Fauzi, walaupun dia tak berjaya sebagai seorang juara dunia, jangan risau. Kejayaan-kejayaan lama mereka mungkin tidak boleh disaing. Tapi dari segi masa depan saya tak risau. Kerana kita dah nampak kebangkitan pesilat-pesilat muda yang baru. Farah hanya umur 23 tahun dah jadi juara dunia. Masa di World Championship di Singapore, dia naik juara. Sekarang dah jadi juara dunia. Adib hanya umur 21 tahun. Kita ambil Adib ni semua masa umur dia 17 tahun. Izwan. Dan banyak lagi yang saya fikir dah boleh. Yang ada pesilat-pesilat kita sekarang ni, umurnya masih lagi dalam umur 22, 23, 24. And that's the best time untuk groom, dan mereka dah bermain di pentas antarabangsa. Dari segi pelapis, kita tak ada masalah. Dan kita ucap terima kasih kepada Jufri, Siti Rahma, Fauzi yang telah banyak berjasa kepada sukan silat. Datuk, seminit, mungkin Datuk boleh kongsi apa kejohanan selepas ini, fokus. Ya, kita akan ada kejuaraan silat Asia Pantai pada bulan 12 di Cebu, Filipina, yang mana dua negara bukan berebut, mereka dua-dua menawarkan diri, satu Pattaya, Thailand, dan satu lagi di Cebu, Filipina, dan kita dah memutuskan di Cebu dan Thailand untuk tahun depan. Dan itulah antara pertandingan yang ada dalam masa yang terdekat ini. Dan sebelum kita bermula untuk Sukan C di Cambodia bulan 5 nanti, dan juga terbuka yang lain, ada kejuaraan dunia tahun depan, mempunyai satu kalender yang padat untuk dunia persilatan ini. Jadi mudah-mudahan doakan tim Malaysia akan terus berjaya, insyaAllah. Baik, saya rasa itu saja masa yang tersisa. Terima kasih kepada Datuk Megat Zulkarnain Tan Sri Omardin, Presiden Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka. Baik, perkongsian menarik, dan semoga silat terus masyhur di persada dunia. Saya Haidar Ali. Assalamualaikum dan salam hormat.